Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya ucapkan kepada semua. Terlebih dahulu saya ingin memohon maaf kerana kita lambat sedikit live pada malam ni kerana ada masalah teknikal. Saya ingin memohon maaf, 1000 kemaafan kepada, saya tahu banyak sekarang tengah menunggu kan. So saya minta maaf. So tanpa melengahkan masa, so kita akan start lah, meneruskan webinar Aurora Talk Series yang ke-17 ini pada malam ini. So ini adalah merupakan webinar series yang pertama untuk tahun 2023 yang bertajuk Maling Gunung Perhutanan The Unsung Hero. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran semua yang sabar menanti dari jam 9 tadi. Dan so webinar ini dibawakan khas oleh Adventure Leadership dan Outdoor Recreation Academy Aurora Pusat Co-Curriculum Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sebelum saya memulakan sesi webinar ini, saya ingin mengajak para penonton sekalian untuk like Facebook Aurora dan sama-sama berkongsi pautan live ini kepada rakan-rakan anda supaya rakan-rakan lain boleh dapat sama-sama dengan kita pada malam ini. Seterusnya saya ingin mengingatkan kepada para penonton bahawa webinar ini ada e-sijil. Pautan e-sijil ni dan juga kehadiran Khidmatan CPD, MyCat dan MyCham untuk warga USI akan diberikan oleh pihak Urusetia di ruangan komen pada pertengahan sesi webinar ini. Jadi diharapkan agar para penonton dapat setia bersama kami sehingga penghujung webinar ini. Tanpa melengahkan masa, saya selaku moderator untuk webinar pada malam ini ingin memperkenalkan dua orang ahli panel undangan yang tidak asing lagi dalam kalangan maling gunung serta mempunyai pengalaman yang luas dalam aktiviti pendakian. Ahli panel kita yang pertama ialah Tuan Muhammad Yusaini Mat Yusof. Beliau merupakan pengarah bahagian Forest Eco Park dan Hutan Taman Negeri di Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Apa khabar Tuan Yusaini? Sihat Alhamdulillah Dr. Sharifah. Terima kasih USI, terima kasih Aurora di atas jemputan hadir untuk webinar pada malam ni. Terima kasih Tuan Yusaini sudi meluangkan masa bersama kami pada malam ini. Seterusnya saya ingin perkenalkan ahli panel kita yang kedua, iaitu Dr. Nick Jazwiri Johannes. Beliau merupakan seorang pensyarah di Jabatan Kepimpinan Kurikulum dan Co-Curriculum Institut Amiduddin Baki, Cawangan Genting Highlands, dan beliau juga merupakan salah seorang maling gunung perhutanan di negeri Perak. Betul ya? Apa khabar Dr. Nick? Khabar kurang baik, saya sakit gigi. Diharapkan terima kasih kerana USI kerana sudi menjemput. Apa mungkin kita boleh berkongsi nanti lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua-kedua panel kita. So kita tanpa melengahkan masa, kita terus membicarakan topik. Kita membuka topik untuk webinar kita pada malam ini. Berkenaan dengan maling gunung. Jika panel semua sudah bersedia, kita mulakan sesi webinar ini dengan soalan yang pertama yang saya ingin ajukan kepada Tuan Yusaini dahulu. Melihat pada trend sekarang, aktiviti pendakian ini semakin popular dalam kalangan rakyat Malaysia dan trend ini juga telah mempengaruhi pendatang baru dalam dunia pendakian. Namun tanpa persediaan rapi, khususnya dari aspek keselamatan, akan menyebabkan insiden kemalangan serta kehilangan berlaku seperti yang kita lihat baru-baru ini kan, di Cameron Highland ada berlaku insiden tersebut. Dan sejak kebelakangan ini peningkatan kemalangan ketika menjalankan aktiviti rekreasi khususnya pendakian ini merupakan antara keperluan penubuhan maling gunung perhutanan. Jadi bolehkah Tuan Yusaini jelaskan serba sedikit kepada para penonton sekalian apakah yang dimaksudkan dengan maling gunung perhutanan dan siapakah perintis utama maling gunung perhutanan di Malaysia? Dipersilakan Tuan Yusaini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua penonton pada malam ni. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Yusaini, selaku pengarah bahagian Forest Eco Park dan Hutan Taman Negeri, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia.
most wanted person lah, orang yang biasa untuk tempoh 2 tahun kebelakangan ni yang orang tertanya-tanya kenapa tiba-tiba JPSM yang menguruskan hutan sifat kekal ni mewujudkan istilah Malim Kanan. Untuk makluman semua doktor, kita di JPSM ni memang tugas dan tanggungjawab Jabatan Perhutanan ialah mengurus sumber hutan secara berkekalan. Dalam aspek pengurusan hutan ni, kita bukan sahaja menguruskan 12 kelas fungsi yang ada dalam Akta Perhutanan Negara, tetapi dalam fungsi tersebut ada juga 2 perkara yang terlibat khusus berkaitan dengan hutan lipo atau hutan taman negeri atau pengurusan ekopelacungan contoh khususnya. Jadi kita melihat sudah sampai masanya Jabatan Perhutanan untuk memberi perhatian kepada aktiviti rekreasi yang mana hari ini memang permintaan yang sangat tinggi. Bila sebut tentang permintaan sangat tinggi ni, kita ada lebih kurang 211 kawasan pendakian yang berada dalam kawasan hutan di Semenanjung. Tak masuk Sabah Sarawak tu, di Semenanjung ni kita ada 211 yang mana memerlukan permit untuk masuk. Mungkin lebih lagi kawasan-kawasan pendakian yang berstatus hutan terbuka atau hutan tertutup yang kita tidak wajib untuk penggunaan Malim Gunung. Malim Gunung ni, istilah Malim Gunung ni sebenarnya satu perkara yang jarang kita dengar. Dia popular masa tragedi bencana geologi di Gunung Kinabalu dulu. Gunung disebut sebagai satu entiti penting dalam pengurusan pendakian. Untuk Jabatan Hutan ni, Malim Gunung kita tak biasa sebut. Jabatan Hutan dia lebih kenal dengan kepala hutan. Dalam istilah saya muda-muda dulu je, memang kita sebut tentang kepala hutan yang mana orang ni ialah orang yang tahu tentang selok-belok dalam hutan. Dia kawasan daripada jauh, dia tengok dari segi kanopi hutan, dia tahu pokok apa ada kat situ, bagaimana silara, bagaimana aliran sungai yang ada dalam kawasan tu. Itu istilah pengurusan hutan. Tetapi dalam istilah Malim ni, dia banyak tak Malim ni kata orang yang alim, orang yang penunjuk arah, juru pandu dan sebagainya. Kalau istilah laut, dia macam orang yang bawa kapal tu parking ke landasan yang betul lah, tempat parking kapal yang betul lah. Itu yang sebut tentang Malim. Tapi oleh kerana perkataan Malim tu sendiri dah popular masa bencana geologi tu, maka kita ambil nama itu dan kita tambahkan perhutanan kat belakangnya. Sedangkan ia sebagai entiti kepada Jabatan Hutan untuk kita sebenarnya bantu komuniti. Kita bantu rakyat, untuk orang yang minat menjalankan aktiviti pendakian dalam kawasan hutan kita. Sebenarnya Dr. Tun, saya kira aktiviti pendakian gunung ni sebenarnya mungkin dah lama berada dalam industri. Industri mungkin nama macam-macam nama. Dia ada Malim, orang sebut Malim, dia sebut guide, dia sebut ada atau penganjur, sebut gogo dan sebagainya. Maka dia orang ni mungkin ada cara dia sendiri. Saya tengok perkongsian daripada rakan-rakan Malim sebelum ni, rupa-rupanya dah lama dah dia orang ni mengiklankan perkhidmatan mereka ni dalam akhbar dulu dalam akhbar untuk package dan sebagainya. Tapi hari ni oleh kerana zaman teknologi melalui Facebook atau social media lain, maka limpahan periklanan ni atau hebah-hebahan mengenai trip-trip pendakian yang sangat menarik lah telah ditawarkan oleh pegiat-pegiat rekreasi. Bukan saja Malim Gunung, pegiat rekreasi lain lah yang di sini ialah orang yang persendirian, mungkin syarikat pelacungan dan lain-lain lah. So itu dulu daripada saya mukadimah. So lain-lain kita akan sambung. Okey, baiklah, terima kasih Tuan Yusani atas perkongsian tadi. So, saya percaya lebih ramai para penonton mendapat penjelasan yang lebih jelas mengenai kewujudan Malim Gunung ni. So kita dah tahu dia punya asal usul daripada sebuah tragedi kan, tragedi kejadian. So nama dia daripada yang asal dan akhir sekali akan bertukar menjadi Malim Gunung Perhutanan di Malaysia.
Okay, seterusnya soalan kedua ini saya ajukan kepada panel kita yang kedua, okay, iaitu Dr. Nick. Okay, siapakah yang layak digelarkan maling gunung perhutanan ni, dan apakah antara kriteria untuk menjadi seorang maling gunung perhutanan, dan apakah peranan seorang maling gunung perhutanan ni dalam aktiviti pendakian? Okay, dipersilakan Dr. Nick. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Pengurusi Majlis. Yang Berusaha J. Muhammad Yusaini, Pengarah Taman Eco-Rimba, Jabat JPSM. Okey, sebelum saya menjawab soalan daripada Dr. Puan Pengurusi tadi, okey, izinkan saya memperkenalkan diri saya sekali lagi lah. Suara saya clear tak? Maaf lah, sini saya di Genting Highland ni line dia macam slow sikit. Boleh dengar. Dengar tak suara saya? Clear? Okay. Clear. Okey, pertama sekali saya Nick Jazwiri bin Johannes, pensyarah di IAB Genting Highland, sekarang berkhidmat di Jabatan Kepimpinan Kurikulum dan Co-Kurikulum. Okey, tapi kebiasaan mungkin ramai ataupun kawan-kawan player industri dalam tim daki ni mengenali saya sebagai Cikgu Nick lah. Okey, jadi soalan tadi panjang tu, risau saya nak menjawab. Okey, bagi soalan yang pertama tadi, siapakah yang layak tu untuk menjadi maling gunung Yang tu sebenarnya bagi saya bukan orang yang sesuai untuk menjawab lah. Lebih baik soalan tu mungkin lebih elok diterangkan oleh Tuan Yusaini kita lah, selaku orang kata pendukung untuk maling gunung ni. Tapi walau bagaimanapun mungkin sedikit saya boleh sentuh dalam konteks siapa maling gunung secara general lah. Okey, sebenarnya untuk maling gunung ni, yang sekarang dalam konteks JPSM ni haruslah seorang yang dilantik ataupun ditapis untuk pergi mendapatkan kursus ataupun menerima kursus yang secara rasmi oleh JPSM lah. Itu dalam konteks sebagai maling gunung perhutanan lah. Dan kriteria dia ni adalah saya ambil contoh sebagai saya dan ramai kawan-kawan saya lain lah yang memang orang kata dah terlibat. Biasanya ciri-cirinya adalah seorang tu dia berdaftar dengan persatuan lah. Persatuan, mana-mana persatuan. Sebab sekarang kalau kita tengok pun maling gunung ni ada banyak persatuan mengikut negeri kan. Contohnya Perak, Johor, Selangor dan sebagainya. Jadi individu yang layak mestilah ada, kalau boleh ataupun mestilah ada persatuan lah, dia mesti berdaftar ataupun menjadi ahli jawatan kuasa ataupun ahli persatuan mana-mana maling gunung. Walau bagaimanapun ada juga individu-individu yang dia tidak bernaung di bawah mana-mana persatuan, tetapi dipilih ataupun diterima untuk menerima latihan sebagai maling gunung. Okey, itu bagi konteks kalau maling gunung perhutanan lah. Walau bagaimanapun saya percaya ada ramai lagi sebelum maling gunung perhutanan diwujudkan lagi pun memang dah bergerak selaku maling gunung tempatan. Sama ada yang melaksanakan ataupun membawa pendaki di kawasan lokal atau di kawasan mereka sendiri, ataupun yang kita sedia maklum yang berdaftar dengan taman-taman negara. Contoh macam di Taman Negara Johor, di Taman Negara Gunung Tahan, dia ada dia punya kriteria dia sendirilah. Okey. Seterusnya bagi kriteria untuk menjadi seorang maling gunung ni, ini saya kongsikan. Yang pertama sekali mestilah sihat tubuh badan lah. Dan mempunyai kemahiran, skill yang tinggi dalam konteks aktiviti pendakian gunung lah. Bukan saja untuk tahu bawa peserta ataupun tahu membawa pendaki pergi naik gunung dan balik. Malah dia lebih pada itu sebenarnya. Contohnya kemahiran menyelamat, dia tahu tentang knowledge dan ilmu berkaitan dengan ikhtiar hidup yang tinggi, navigasi, dan untuk makluman semua pun untuk mengikuti kursus maling gunung perhutanan anjuran JPSM pun, kalau saya tak silap lah, memang individu yang diterima ni dan untuk mengikuti kursus mestilah bebas daripada perkara-perkara yang negatif. Contoh macam bebas daripada dadah. Betul Tuan Yusaini kita? Memang
siapa yang ada orang kata terlibat dengan dadah ni memang tak diterima lah. Dia kena orang yang pertama-tama sihat tubuh badan, ada skill, lepas tu punya ilmu pengetahuan yang tinggi dan bebas daripada benda-benda negatif ni lah. Jadi mungkin tu dulu pada saya lah. Okay. Terima kasih Dr. Nick atas penerangan tersebut. So berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disebutkan tadi tu, so kita dapat simpulkan ada dua. First dari segi fizikal, fizikal, kesihatan badan dan sebagainya lah, dan kena bebas daripada dadah, dan juga at least ada sijil kan, sijil daftar dengan persatuan ataupun persatuan maling gunung ataupun jadi AJK dan sebagainya lah. So itu adalah salah satu kriteria diperlukan untuk menjadi seorang maling gunung. Okay, sebelum kita teruskan kepada soalan yang seterusnya ini, saya ingin ingatkan kepada para penonton, jika anda mempunyai sebarang soalan yang ingin diajukan kepada para panelis, anda boleh ajukan soalan-soalan tersebut di ruangan komen di Facebook Aurora. Okay, soalan seterusnya saya ingin bertanya Tuan Yusaini, mengulas lebih mendalam mengenai peranan, apakah peranan kerajaan dalam menaikkan imej dan mempromosi maling gunung perhutanan, memandangkan Malaysia ini merupakan salah satu tempat pendakian yang menarik di dunia, dan adakah maling gunung perhutanan ni boleh dijadikan sebagai satu kerjaya ataupun profession di masa hadapan. Okey, dipersilakan Tuan Yusaini. Terima kasih Doktor. Semalam saya masa cari maklumat berkaitan dengan aktiviti webinar kita, dia terjumpa satu artikel yang menyebut bahawa aktiviti ekopeloncongan ni merangkumi lebih kurang 20% daripada keseluruhan aktiviti pelancongan di peringkat dunia, dan mendaki gunung. Dia satu benda yang saya finding tu, saya rasa boleh tahan juga gunung, sebab sebelum ni aktiviti mendaki gunung ni tidaklah mendapat perhatian dalam negara kita. Bila tiba musim cuti, kita biasanya membuat perancangan untuk kita bercuti di luar negara, kita bercuti. Jadi sebenarnya apa yang berlaku 2 tahun lepas COVID melanda ni, rahmat kepada kita di Jabatan Hutan, yang mana orang mencari-cari mengenai potensi ekopeloncongan yang terdapat dalam hutan kita, termasuklah aktiviti pendakian. Saya sendiri mungkin masa belajar tu memang saya aktif lah mendaki gunung, tapi sekarang ni bila dah duduk kerusi pentadbiran ni mungkin saya jarang, tetapi saya berkaitan dengan ekopeloncongan ini, saya melihat ini satu peluang dan ruang yang ada daripada Jabatan Hutan untuk mendekati masyarakat. Sebelum ini kita pernah macam dimusuhi masyarakat. Jabatan Hutan jarang atau kurang memberi perhatian dengan aktiviti-aktiviti rekreasi, khususnya aktiviti mendaki gunung. Untuk mendaki gunung ni biasanya dia straightforward. Siapa-siapa boleh daki gunung dengan syarat dia memohon permit masuk hutan. Mohon permit masuk hutan dengan bayaran yang undang-undang, ada yang RM10. Kan, ada RM5, RM10. Tetapi bila masuk satu-satu kawasan pendakian ni, dia ada risiko-risiko yang tidak menentu. Risiko-risiko yang kita tidak boleh jangka. Faktor-faktor topografi, faktor kepayahan tu, difficulty, faktor-faktor cuaca, faktor-faktor alam dan lain-lain. Ini merupakan satu perkara yang kita beri perhatian. Kita sebenarnya tak naklah macam lebih memberi susah rakyat. Sebab beredar ni dia boleh bebas beredar, tetapi perlu ada kawalan. Di JPSM kita menerima laporan bersama kita dengan Jabatan Bomba. Kita ada lebih 200 kes. 200 kemalangan yang berlaku hampir setiap bulan. Kemalangan, hilang, sesat dan sebagainya, dia berlaku di seluruh negara. Ada yang ada yang
jatuh, ada yang masa saya bertemu dengan ramai rakan-rakan malim di seluruh negara, tahu bahawa belum mereka ni mungkin dilaksanakan, dijalankan dalam aktiviti berkumpulan yang dia memberi sedikit orang kata imbuhan sagawati mereka untuk seronokkan. Nak kata profession malim ni kaya tak kaya, tetapi dia sekurang-kurangnya dia sedikit berimbuhan berdasarkan perkhidmatan-perkhidmatan yang sesuai ditawarkan. Kalau tanya saya apa yang usaha Jabatan Hutan buat hari ni, kita masa 2022 kita ada peruntukan berkaitan dengan rezeki. Kita bantu bukan saja malim yang mempunyai pengetahuan, pengalaman yang luas dalam aktiviti rakyat, tetapi kita seorang baru yang mungkin baru ingin mencuburi aktiviti-aktiviti malim ni. Sebab tu kadang-kadang masa peringkat awal ada yang marah kepada kita kenapa bagi juga peluang kepada orang yang baru nak jadi malim untuk jadi balik gunung. Jadi ini merupakan satu polisi atau dasar kerajaan untuk kita bantu penerusi peruntukan COVID ni dalam peruntukan reskill dan upskill. Jadi alhamdulillah selepas kita selesai 21 siri kursus kita pada tahun lepas, kita dah ada 1,250 Malaysia, 1,190 semasa 2022 dan kita ada projek perintis pada tahun 2020 seramai 60 orang di Johor. Jadi ini yang inisiatif yang kerajaan dah buat. So bila soalan tadi syarikat yang kan nak buat, untuk makluman, kalau sebut tentang rekreasi ni satu perkara yang sangat-sangat sensitif. Sangat sensitif. Sebab aktiviti rekreasi ni dia terikat dengan peraturan atau undang-undang. Mungkin orang bercakap mengenai undang-undang yang disebut oleh Jabatan Hutan, tetapi dia ada undang-undang yang bersabit dengan rekreasi atau bersabit dengan pelancongan ni di bawah yang disebut Akta Industri Pelancongan 1992. Mana-mana aktiviti yang menawarkan perkhidmatan berkaitan dengan rekreasi ni, kalau kita dari pembacaan saya, dia perlu pelancongan yang berdaftar atau travel agent. Travel agent. Sebenarnya mana-mana orang tidak boleh pun menawarkan perkhidmatan. Tetapi bila kita tengok ruang yang ada dalam grey area dan perundangan tersebut, dalam Jabatan Hutan ada undang-undang kita yang mana kita dalam pengarah dalam mengeluarkan permit masuk, kita boleh mengenakan apa-apa syarat atau mengenakan apa-apa undang-undang tambahan untuk kita syaratkan kepada mana-mana orang yang memohon permit tu untuk menggunakan perkhidmatan Malay Gunung ni. Jadi ini satu benda yang eksklusif juga mungkin saya boleh share dekat sini, Doktor. Kita dah lalu dalam setahun yang panjang pada tahun 2022, kita memang mendapat perhatian daripada kerajaan. Terutama Kementerian Pelancongan yang baru-baru ni, yang kita telah hadir 5 kali mesyuarat untuk menyelaraskan perkara ni, dan selalu maklum oleh Motek, rupanya bukan kita je bincang, rupanya mesyuarat esko pelancongan bila bincang macam exco lah, exco pelancongan mesyuarat dengan Menteri Pelancongan, di antara perkara yang diberikan fokus dan beri perhatian, termasuk saya pun surprise bila minggu lepas saya hadir mesyuarat dimaklumkan begitu. Jadi kita bargain something lah sebagai pegawai yang diberi tanggungjawab. Ada ruang-ruang yang saya fikir bahawa malim ni perlu diberi sedikit keistimewaan. Untuk makluman, kita dalam industri kita ada 5 jenis kad lesen pelancongan. Lesen dia ada biru sebut City Guide, hijau dia ada Nature Guide. Dia ada biru dan hijau, ada heritage dan satu saya tak ingat, tapi satu warna gold, satu warna merah. Ada 5. Jadi baru ni kita bincang, kita kata kita bolehlah kata nak nego dengan Motek,
tapi bersyarat. Ini syarat-syarat yang saya berikan sebab saya macam ni, sebab saya nak pastikan kerajaan hari ni, di bawah kerajaan perpaduan ni, dia tidak menyusahkan rakyat. Kita nak permudahkan hari ni supaya pegiat rekreasi ni dapat sedikit ruang untuk mereka ni membuat kata package bukan package lah, package tu sesuatu dalam undangan, lepas tu aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan kadar yang tertentu. Jadi saya dah bincang dengan pihak kementerian supaya dalam kadar-kadar 500 ke bawah atau 1000 ke bawah, Malim Gunung boleh buat aktiviti sendiri tanpa menggunakan travel agent. Ini ialah perkara yang saya minta. Perkara yang saya minta. Yang tak ada pun untuk 5 kad lain tu. 5 kad lain tu memang kena melalui travel agent. Tak kira you apa guide, dia memang terikat dengan undang. Tapi saya kata kalau nak bersama dengan kementerian saya, ini antara demand yang saya minta. Dan alhamdulillah telah diberi insya-Allah perkara ni akan dimutamatkan dalam masa dekat. Ini satu benda yang saya kira satu perkara yang sangat istimewa. Yang disebut Malim Gunung ni, dia ada keistimewaan yang tak ada pada orang lain. So maksud dia sebut MGP selepas ini, dia ada privilege untuk dia bantu Jabatan Hutan untuk promosikan kawasan-kawasan pendakian. Apa yang so ini antara perkara-perkara yang kerajaan buat untuk bantu industri Malim Gunung dan dengan kawal selia dan juga enforcement juga. Saya minta perkara tu diturun daripada kementerian saya supaya kita boleh bekerjasama dengan erat di antara dua kementerian. Ini satu benda yang kira drastik, tetapi saya rasa benda tu boleh dibuat walaupun perbincangan ni sedang dimutamatkan dalam masa dekat. Dan benda ni satu benda yang saya rasa sangat baiklah kepada industri, kerana Malim Gunung tak perlu bimbang, tak perlu takut untuk mereka mengiklankan aktiviti-aktiviti pendakian dalam laman sosial dengan syarat dia mematuhi kriteria-kriteria yang akan ditetapkan kemudian lah. Ini antara perkara-perkara yang saya sebut. So banyaklah istiwa-istiwa lain yang kita cuba usahakan. Ini saya kena merakamkan penghargaan dan terima kasih juga kepada Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang membantu JPSM secara erat untuk gunung ni bukan saja memudahkan jabatan tapi memudahkan bomba juga dalam menangani isu-isu orang hilang, kemalangan, kejeraan dan lain-lain lah berkaitan dengan ni. Jadi banyaklah sebenarnya yang usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan, termasuk masa depan MGP ni yang akan tetap terbela di bawah kementerian saya, Kementerian Sumber Asli Sekitar dan Perubahan Iklim, dan juga di bawah JPSM sendiri lah. Saya boleh kongsikan kepada semua penonton Dr. Sharifah. Okey. Terima kasih Tuan Sani atas ulasan yang sangat jelas dan padat tu, dan kita boleh lihat banyak usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Salah satunya imbuhan. Imbuhan ada peruntukan untuk MGP ni, mendapat imbuhan dan yang sebagainya lah yang dibincangkan oleh Tuan Yusaini tadi tu yang akan dilakukan untuk mempromosikan MGP ni di Malaysia. Seterusnya soalan yang saya ingin ajukan ni kepada Dr. Nick ni mungkin juga menjadi persoalan dalam kalangan penggiat rekreasi dan juga para penonton sekalian. Soalannya adalah apakah prosedur operasi standard ataupun SOP yang digunakan oleh Malim Gunung Perhutanan untuk menjalankan aktiviti pendakian, dan di manakah antara lokasi menarik di Malaysia untuk menjalankan aktiviti pendakian ini. Silakan Dr. Nick. Terima kasih Dr. Puan kecil ni. Doktor pengurusi majlis. Baik. Minta maaf, sebenarnya tadi saya ada tertinggal satu soalan. Saya mergekan sekali, boleh Doktor? Boleh. Sebelum saya menjawab tentang SOP ni lah. Tadi ada berkaitan dengan, saya tertinggal sebenarnya, minta maaf. Peranan seorang Malim Gunung MGP dalam aktiviti pendakian. Tapi sebelum tu boleh tak saya nak share screen?
sikit ada benda Boleh saya nak Dr. share. Nick, boleh share screen supaya penonton boleh tengok. Okey. Okey, share screen Sekejap. Okey, nampak tak? Belum keluar lagi. Saya dah share, nampak tak? Okey, dah keluar. Ada satu table. Okay. Boleh Dr. Nick zoom sikit tak? Okey, sekejap. Nampak tak? Persediaan dari segi kecergasan, kesihatan dan perancangan. Kalau zoom in sikit boleh? Dia tak berapa nak jelas. Okay, saya zoom lagi. Sorry lah, sebenarnya ni daripada PDF Saya share PDF. Saya tak apa. Nampak tak? Yang penting figure ni. Saya nak tunjuk figure ni sebenarnya. Sekejap Okey, sebenarnya saya nak tunjuk yang ni yang berkaitan dengan Malim. Okey, nampak tak yang cursor saya tunjuk ni? Okey? Tak apa, sambil-sambil tu saya sambil-sambil tu saya cakap terus. Okey, secara lisan saya sementara tunggu. Nampak skrin Okey, baik. Ini adalah nampak? Skrin tu nampak. Dia tulisan tak sebab kecil sikit kan, dia tak figure ni jelas. Nampak tak? Figure yang saya tanda ni nampak. Okey. Bagaimana ni tu? nampak? Okey, baik. Table kan? Item. Table. Okey, jadual lah. Okey, nampak. Okay. Figure yang saya highlight tu nampak? Saya bagian mana? Atas ke? Sebab kurang jelas ya. Okey, tak apa. Tak apa. Saya teruskan je lah. Okey, begini. Okay. Apa yang saya nak cuba sharekan ni adalah berkaitan dengan tahap kesediaan pendaki sendirilah. Saya pernah buat satu kajian need analysis lah untuk melihat tahap kesediaan pendaki. Okey, pada tahun lepas Jadi kalau tak silap saya lah, tapi data ni saya ambil dari tahun 2021. Jadi daripada 380 orang lebih responden yang saya tanya, ada salah satu soalan yang saya tanya berkaitan dengan adakah anda menggunakan khidmat jurupandu. Okey. Daripada jumlah responden tu 300 lebih tu, okey, memang majoriti memberi maklum balas ataupun menyatakan yang mereka mengambil khidmat jurupandu lah. Jurupandu ni dalam konteks Malim Gunung. Okey, tetapi walau bagaimanapun terdapat 30% daripada jumlah keseluruhan tu yang memang tidak mengambil khidmat jurupandu. Okey. Jadi persoalannya di sini walaupun majoriti responden yang saya ajukan soalan selidik ni mengatakan atau menyatakan mereka menggunakan khidmat jurupandu, tetapi ada lagi sebilangan yang masih lagi tidak mengambil ataupun menggunakan khidmat jurupandu. Jadi ini ada kaitan dengan peranan lah sebenarnya yang saya nak nyatakan ni. Saya nak tarik ataupun saya nak kaitkan dengan persoalan yang sebelum ni, peranan seorang Malim Gunung MGP dalam aktiviti pendakian. Okey, sebenarnya untuk makluman semualah, kebanyakan yang saya tanya kenapa tak ambil jurupandu ni, ramai yang cakap dah tahu dah tahu jalan ataupun mengikut rakan yang dah pernah pergi ke lokasi tersebut. Okay. Seperti yang awal saya nyatakan sebelum ataupun pada yang mula saya sebut tadi pada intro tadi, Malim Gunung ni bukan hanyalah setakat dia boleh bawa seseorang pergi ke mana-manalah, puncak ke, air terjun ke, kemudian patah balik keluar. Dia bukanlah semudah itu, bukanlah hanya orang kata peranan dia sekadar itu. Okay. Yang ni yang mungkin saya nak highlightkan supaya ramai yang di luar sana, rakan-rakan saya, tak kira lah dah lama dalam industri ataupun yang baru mendaki dan sebagainya, kena aware benda ni, kena sedar. Okay, sebenarnya peranan jurupandu atau peranan Malim Gunung dia more than that. Dia lebih daripada itu. Okay, contohnya ialah dia mesti tahu ciri-ciri lokasi pendakian yang dia nak bawa peserta dia. Dia mesti cari, kalau contoh saya bagi tahu kepada Dr. Pengurusi lah, kalau kita nak pergi ke, contoh kita nak pergi ke mana? Ke Kelantan lah. Okay, kalau kita daripada Tanjung Malim ni nak pergi ke Kelantan.
kita tak boleh tahu satu jalan je. Daripada Tanjung Malim kita masuk tol Tanjung Berang, terus ke Simpang Bulai, kemudian terus naik pergi ke Kampung Raja, lodging, Kelantan. Kita tak boleh tahu jalan tu je. Kita kena tahu ada banyak lagi option jalan lain. Sama ada kita boleh ikut Fraser Hill, kita boleh ikut kita boleh ikut Greek, ibaratnya macam tu. So seorang maling gunung ni, kalau misal kata berlaku sesuatu insiden di pertengahan jalan ataupun ada berlaku kecemasan, dia mesti ada tahu laluan lain yang dia boleh gunakan untuk reach, untuk cepat keluar. Contohnya lah. Itu pertama. Yang kedua, peranan dia mesti memastikan objektif dia ialah, yang pertama bukannya untuk semata-mata pergi mendaki sampai ke destinasi point and keluar balik ke penamat. Dia mesti tahu bagaimana nak memastikan peserta yang dibawa tu selamat. Selamat, bebas daripada ataupun risiko macam mana pun tetap akan ada, tetapi macam mana dia nak mitigasi ataupun macam mana dia nak meminimumkan risiko tu ataupun dia nak mengurangkan risiko supaya peserta ataupun pendaki yang dia bawa ni selamat pergi dan dalam masa yang sama selamat juga keluar tanpa kecederaan. Dan kalau berlaku kecederaan, bagaimana dia nak mengatasi supaya peserta tadi dapat diselamatkan. Jadi perkara-perkara macam ni yang mungkin ramai pendaki-pendaki yang terlepas pandang. Mereka ingatkan bila gunakan khidmat maling gunung ni, kalau dia dah biasa tempat tu, okey, tak perlu pakai maling gunung tak apa. Kita dah biasa tempat ni. Contoh dah pernah datang, dia bawa kawan dia. Dia pun bawa kawan dia pula jadi guide pada kawan dia. Jadi itu satu benda yang salah lah. Okay, yang ketiga, peranan maling gunung tu sendiri, dia kena tahu tentang environment lah, maksudnya impact kepada environment. Ni dah kalau saya sebut dalam konteks akademik sikit lah. Istilah dia macam carrying capacity, lepas tu high impact or low impact kepada lokasi pergunungan tersebut. Kan? Contoh kalau kita tengok Gunung Irau sekarang, Gunung Irau tu dah terlalu banyak orang pergi kan. Jadi sampai track dia pun dah, ini mungkin ada sahabat saya, Abang Enal, dia lagi mahir lah benda-benda ni tentang apa dia panggil tu, track assessment kan, dalam konteks pendakian. Jadi seorang maling dia kena tahu limit lah, dia kena tahu limit, lepas tu dia kena tahu bagaimana nak mengurangkan impact. Sebab kalau berlaku penutupan contohnya, penutupan dia macam mana pun dia akan side effect pada maling gunung tu sendiri kan. Tak dapat nak bawa orang lah lepas tu. Kena rehat lama dulu. Jadi dia kena tahu, seorang maling dia kena tahu bukan sekadar ada ilmu hutan, nak bawa orang dengan selamat, dia kena tahu juga peranan dia bagaimana nak mengekalkan kelestarian alam tu lah di kawasan tersebut. Dan rata-rata ni saya masuk terus jump kepada SOP tadi lah, sebab dia ada kaitan dengan peranan juga sebenarnya. Boleh Doktor? Okay, SOP ni saya nak mention kat sini lah. Sebelum Persatuan Maling Gunung ataupun MGP yang dianjurkan ataupun dibawa oleh JPSM sebelum ni dah adalah antaranya PMGM, Persatuan Maling Gunung Pegunungan Malaysia, saya nak sebut ramai kawan-kawan saya kat situ lah dalam tu, dan Persatuan Maling Gunung di negeri-negeri lah. Mereka ni semua ada SOP dia sendiri sebenarnya, cuma dia diintegratekan ataupun setelah adanya JPSM mewujudkan MGP yang dijenamakan ataupun yang dibawa secara rasmi, alhamdulillah. Tu saya ucapkan terima kasih kepada Usaini atas usaha yang sangat baik lah sebenarnya. Okey, jadi sudah pasti ada SOP dia sendiri. Untuk makluman semua, SOP ni memang dia merangkumi sebelum, semasa dan selepas lah. Okay, sebelum maksudnya kalau seorang pendaki ni dia maling gunung ni dia perlu mengetahuilah ratio. Kalau terlihat SOP yang ditetapkan oleh JPSM sekarang ni masih lagi satu guide ataupun satu malim dia bawa 7 orang pendaki. So ratio ataupun nisbah malim gunung dengan pendaki tu kriteria penting sebelum dia kena tahu sebelum bawa ataupun sebelum membawa pendaki lah ataupun menawarkan servis dia kepada kumpulan-kumpulan pendaki yang nak mengikuti pendakian dengan dia lah. Okay, yang kedua tentang tadi Tuan Yusaini ada sebut tak boleh lari daripada perundangan ataupun undang-undang yang telah ditetapkan dari semasa ke semasa lah. So sekarang ni memang kalau aktiviti mendaki itu melibatkan
hutan simpan ataupun hutan simpan kekal, mestilah kena ada permit lah, mesti mengikuti permit. Dan tambahan, sekiranya aktiviti pendakian tu dilakukan di kawasan private ataupun melalui kita masuk trailhead ni melalui kawasan agensi lain, contohnya saya ambil contoh Gunung Korbu, kita melalui kalau laluan biasa yang pendaki selalu guna, iaitu melalui empangan. Jadi empangan ni di bawah lembaga air Perak. Jadi kat situ dari segi SOP-nya kena tahulah bagaimana aturannya, bagaimana tata cara untuk mendapatkan kelulusan, bukan hanya kelulusan daripada permit hutan ni, bahkan daripada LAP sendiri. Okay. Tak bolehlah macam orang kata dah ada permit kita boleh masuk, sesuatu tak boleh. Sebab dia melibatkan laluan tu, melibatkan kawasan yang dan sudah pasti SOP-nya lebih lebih ketat, kerana bila melibatkan empangan ni seseorang mandi gunung ni kena tahu dan kena bagi tahu pendaki bahawa kawasan ni sangat-sangat sensitif dan jangan buat sesuatu benda yang boleh menyebabkan berlaku contoh pencemaran kan, ataupun boleh menyebabkan pihak LAP lepas tutup terus, sampah dan sebagainya. Dan ada juga lokasi yang melibatkan kawasan orang asli. Jadi kalau dari segi SOP-nya, semasa nak melakukan aktiviti tu perlulah berhubung ataupun mendapat kelulusan jugalah dengan orang tempatan di situ. Kalau orang sini biasanya kami selaku maling gunung kita akan deal ataupun kita akan melalui perbincangan sebelum dan semasa nak mendaki tu dengan maling Tok Batin. Biasanya kalau orang sini itulah. Dan sebagainya. Kalau orang pun macam tu. Okey, berapa minit saya ada tanya doktor untuk pusingan ni? Macam banyak saya cakap ni. Boleh lagi? Lagi satu lagi soalan tak jawab. Okay. Mengenai lokasi. Lokasi menarik. Rasanya ramai penonton tengah menunggu. Okey, kalau saya sebut SOP ni kalau nak cerita huraikan memang saya rasa panjang, dalam masa setengah jam memang takkan cukup. Jadi saya ringkaskan lagi. Tadi sebelum dah, semasa dah. Okey, selepas ni biasa pendaki sebelum semasa selepas. Semasa tu sebelum nak hit the trail kena buat head count lah. Of course, head count ni maksudnya kalau pergi 20 orang, balik pun mesti 20 orang. So bila dah keluar selepas mendaki, pastikan tak ada apa-apa barang yang tinggal. Lepas tu laporkan kepada pihak berkuasa. Sama juga sebelum tadi lapor, dah keluar pun kena lapor juga. 20 orang ni dah keluar. Supaya tidak berlaku miscommunication. Banyak yang pernah kes sebelum ni, kalau saya nak share banyak agak benda tapi saya ringkaskan. Banyak yang kes berlaku, ada yang orang dah pergi search and rescue dah 2-3 hari, rupanya dia dah balik tidur kan. Rupanya dia dah sedap-sedap tidur, rumah kawan dia tak bagi tahu mak bapak dia kan. So maling gunung peranan dia di sini, dia keluar dia kena bagi tahulah. Dia bagi tahu saya Nick Jazwiri dah selamat bawa keluar 20 orang daripada Gunung Korbu contoh. So semua maklum. Okey, mungkin tu saya dapat ringkaskan. Dan yang soalan terakhir tadi, di mana lokasi menarik di Malaysia untuk menjalankan aktiviti pendakian. Okey, sebenarnya untuk makluman semua lah untuk makluman semua ataupun kalau dalam ni webinar ataupun peserta ni yang daripada luar negara maybe you all need to know actually in our country in Malaysia we have tons of beautiful places. We have mountains that no place can challenge us. Okay, for example we have Mosi Forest, gunung hutan hujan tropika yang terpanjang banjaran yang terpanjang iaitu banjaran Titiwangsa. Yang sudah pasti kalau pendaki yang mungkin dah agak lama ataupun mungkin zaman sekarang ni sebab media sosial jadi ramai orang tahu tentang G7. Apa tu G7? What is G7? G7 ialah gunung yang 7 gunung tertinggi di semenanjung Malaysia. Ni saya tak sentuh di Sabah Sarawak lagi lah. Jadi kalau dalam konteks semenanjung Malaysia ni sudah pastilah kalau pendaki bila sebut mendaki mestilah dia dalam kepala dia G7. G7 ni 6 gunung tu terletak di Banjaran Titiwangsa, dan 1 gunung di Banjaran Tahan lah. Dan kalau bagi orang yang dia nak rasa ketinggian tapi dia tak perlu nak rasa ataupun dia tak perlu nak berlumpur dan sebagainya, mungkin dia ramai pendaki sekarang dia memilih untuk pergi ke gunung yang dah komersial, contoh macam Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu, Gunung Kinabalu dah ada trail yang cantik, yang komersial, yang proper. Jadi itu sudah pasti memang bukan di sini saja, luar negara pun memang suka pergi sebab lokasi yang menarik
seperti inilah. Walau bagaimanapun dalam konteks tempatan, pendaki-pendaki kita bolehlah cuba kalau di Semenanjung ni cuba gunung-gunung yang memang kita tak boleh dapat feel tu di tempat lain kecuali di Semenanjung. Contohnya gunung yang bermosi lah. Pemandangan ni yang memang orang kata sangat menakjubkan, dan benda ni, gunung ni terletak di banyakkannya berada di Banjaran Titiwangsa lah. Dan satu lagi saya nak share, Gunung Tahan sendirilah. Gunung Tahan ni pun memang gunung yang dah ni lah. Tapi kalau kebanyakan gunung yang saya sebut ni mungkin terlalu, kalau bagi orang yang baru nak bermula, tak kisah, mana-mana gunung pun menarik sebenarnya. Mana-mana gunung pun bagi saya percaya setiap gunung ni dia ada tarikan dia sendiri, dan dia ada cabaran dia sendiri. Dan satu pesanan saya, never ever underestimate mana-mana gunung pun ataupun bukit sekalipun. Sebab ini saya nak bawa sedikit lah. Ada satu cerita, dulu saya pernah orang bawa pergi ke Bukit Kutu. Jadi ramai yang pelikir, bukit dia bukit. Lalas tak sampai tengah ke Batu Tedung tu, ramai dah ajak saya patah balik kan. Dia kata ni bukit ke gunung kan. Jadi sekali lagi saya simpulkanlah, kalau nak disebut di mana lokasi menarik di Malaysia untuk menjalankan aktiviti pendakian ni, bagi saya mana-mana pun ada tarikan dia. Tapi kalau saya tanya pendapat saya secara peribadi, saya suka gunung di kawasan Banjaran Titiwangsa lah. Kerana dia ada banyak 1001 rahsia lah. Saya percaya mungkin kalau nak rungkai benda ni kena ada episod lain lah. Tapi itu yang saya boleh gambarkan lah. Okay, sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Nick atas perkongsian yang menarik tersebut. Okay, saya rasa tempat-tempat yang Dr. Nick sebutkan sebentar tadi tu selepas ni akan menjadi viral lah kan dalam kalangan hikers dan yang baru nak nak menjinak-jinak dengan aktiviti hikers ni, terutamanya dekat Musi Forest tu. Okay, kalau dekat Warga Usi ni memang Warga Tanjung Malim memang dekat lah kan, kita kata dengan Cameron Highland tu. So mungkin lepas ni warga-warga Usi sekalian boleh pergi ke Musi Forest dulu. Okay, lepas tu kita boleh explore dekat gunung-gunung yang lain lah. Okay, untuk makluman para penonton sekalian, pautan untuk mendapatkan e-sijil serta pautan untuk mendaftar kehadiran mata CPD, MyCat dan MyCham ni telah diberikan oleh pihak Urus Setia di ruangan komen, dan anda bolehlah mengisi maklumat menggunakan pautan tersebut. Okay, seterusnya kita pergi pula kepada soalan pusingan ni, penonton. Okay, soalan daripada penonton ini. Okay, nampaknya di ruangan komen FB Aurora ni semakin rancak dengan soalan-soalan daripada para penonton ni. So oleh itu saya akan membacakan beberapa soalan daripada penonton di ruangan komen untuk diutarakan kepada ahli-ahli panel kita. Okay. Okay, soalan yang pertama daripada penonton kita tanya, apakah perbezaan Nature Guide dengan MGP? Okay, soalan ni saya rasa Tuan Yusaini boleh penjelaskan lagi apakah perbezaan dia. Okay, dipersilakan Tuan Yusaini. Okay, Doktor, terima kasih. Kalau sebut MGP, dia Malim Gunung Perhutanan. Dia beroperasi di mana-mana kawasan pendakian dalam kawasan hutan sebenarnya kekal kita. Jadi kita sebenarnya tak naklah menyusahkan pegiat-pegiat rekreasi. Bukan semua yang saya nak tegaskan di sini, bukan semua kawasan pendakian dalam hutan sebenarnya kekal wajib guna Malim Gunung. So kita telah letakkan kriteria mana-mana kawasan yang betul-betul berisiko atau mempunyai ketinggian lebih 1,500 kaki atau 452.7 meter ni, dia dicadangkan kepada Jabatan Putaran Negeri-Negeri untuk mewajibkan penggunaan Malim Gunung. So maksud dia orang lain boleh naik di kawasan-kawasan yang kurang risiko atau ketinggian yang munasabah lah. Jadi kita serahkan pada Jabatan Hutan Negeri. Ada sesetengah Jabatan Hutan Negeri mewajibkan kawasan-kawasan pendakian yang mungkin lebih rendah daripada 450 meter itu kena juga pakai Malim Gunung. Ini antara perkara-perkara yang diperkenalkan untuk MGP. Kalau tanya saya mengenai Nature Guide ni, yang saya faham Nature Guide satu bentuk
latihan yang telah diberikan oleh Jabatan Penglihatan, Jabatan Penglihatan untuk juru pandu alam semula jadi. Kalau tengok dia punya license dia juru pandu alam semula jadi. Kalau kita Malim Gunung, dia juru pandu pendakian gunung. Ada beza. Nature education, dia nature guide. Untuk pandu arah pendakian gunung, memang kita Malim Gunung. Dulu memang Jabatan Hutan yang saya sebut pada peringkat awal tadi, kita tidak tidak begitu beri perhatian kepada aktiviti rekreasi. Jadi apa yang telah ada di market dalam industri, ada nature guide yang ramai kan, yang saya difahamkan oleh Botek baru ni yang aktif hanya 407 orang lah setakat 2022 ni. Mereka ni memang beroperasi untuk aktiviti nature tu kan, dia bawa kawasan hutan bakau, untuk tanam bakau, boleh masuk kawasan-kawasan reda, air terjun dan sebagainya. Tetapi bila kita dah kenalkan pada tahun 2020, lepas tu kita JPSM kenalkan Balai Gunung. Jadi kita dah bincang panjang lebar bahawa mana-mana kawasan dalam hutan sebenar kekal memang kita pakai MGP. Kita pakai Balai Gunung. So kena tanya jugalah nature guide, dia kena enjoy kawasan-kawasan yang di bawah persekutuan, iaitu di taman-taman negara. Jadi kita di sini bukanlah menidakkan atau menafikan hak mereka, tetapi Jabatan Hutan bila kita ada MGP, kita mendahulukanlah Malim Gunung untuk berada dalam kawasan hutan sebenar kekal kita. Jadi kalau nature guide nak masuk kawasan kita, di dalam kawasan-kawasan tertentu buat aktiviti, dia sama macam orang lain, orang awam lain, dia perlu terikat dengan undang-undang, mohon permit untuk masuk, fee masuk dan sebagainya untuk jalan aktiviti. Macam kita di Malim Gunung sekalipun, kita tak bagi keistimewaan. Dia masuk, dia tetap kena bayar permit. Dia bukan dapat special pass untuk masuk, tak. Sebab kita dalam MGP ni, kita ada 15 modul, kita terapkan kepada semua Malim Gunung, dia kena patuh peraturan. Peraturan dia buka kuasa lah, dia ada dalam undang-undang dia, perlu bayar permit, dia kena bayar permit. Jadi tidak ada pengecualian. Jadi saya baru ni dapat betul makluman daripada rakan saya, nature guide mohon betul keistimewaan untuk menjalankan aktiviti dalam hutan sebenar kekal kita. Jawapan saya, tidak ada keistimewaan diberi kepada mana-mana pihak, termasuk kita Jemaah Gunung. Nak masuk hutan kita kena ikut peraturan. Tu yang saya boleh jawab lah, Doktor, mengenai perbezaan MGP dan Malim Gunung. So nak MGP dan nature guide. So sebut nature guide, dia boleh teruskan untuk beroperasi di kawasan-kawasan selain berhutan sebenar kekal kita. Okey. Okay, terima kasih Tuan Yusani atas penjelasan berikut. Saya boleh menjawab, penjelasan tersebut dapat menjawab soalan saudara kita yang bertanya di Facebook. Okay, soalan seterusnya, apa beza di antara organizer dan Malim daripada saudari Zaliha Orchid? Okay, so soalan ni saya minta Dr. Nick lah untuk ulas perbezaan di antara organizer dan Malim. Silakan Dr. Nick. Okay, terima kasih Dr. Cik Pengurusi. Terima kasih pada Puan Zaliha Orchid. Orchid jenis apa tu? Warna putih ke warna purple? Okay, terima kasih atas soalan tadi. Okay, apa beza organizer dengan Malim Gunung? Okay, sebelum tu saya sebut satu-satu, saya bagi justifikasi lah. Sebenarnya mungkin tadi Tuan Yusani pun ada sebut, organizer ni penganjur lah. Penganjur ni ataupun bahasa mudah dalam industri ni biasa orang sebut gogo. Dan untuk makluman tuan-tuan, makluman doktor dan seluruh yang mendengar pada malam ni, saya juga merupakan ahli jawatan kuasa lah, ataupun bagi Persatuan Penganjur Aktiviti Lasak Malaysia, organizer lah ibaratnya. Dan gogo ni ataupun organizer ni adalah individu ataupun kumpulan yang menganjurkan sebarang bentuk aktiviti. Kalau dalam konteks pendakian gunung ni, dia menganjurkan aktiviti mendaki gunung di sebuah lokasi. Okay, dia penganjur. Maksudnya dia menguruskan A to Z dari segala dokumentasi, mencari klien ataupun istilah orang panggil line up. Dia mencari line up untuk dikumpulkan untuk bawa mengikuti sesebuah ekspedisi pendakian gunung. Okay, itu organizer lah ataupun gogo.
Okey, bagi maling gunung pula ataupun malim ni ataupun guide ni ialah individu yang membawa sama ada seorang ataupun lebih ataupun dalam kumpulan ke lokasi pendakian, okey, dan sebagai macam tadi Tuan Yusaini sebut, kepala ketika waktu semasa aktiviti itu berjalan. Okey, dia take over oleh malim akan bawa kumpulan ni pergi mendaki gunung dan segala bentuk tanggungjawab, everything on him. Dia yang akan memastikan keselamatan, memastikan perjalanan, itinerary, semuanya organizer mungkin boleh mencadangkan perlu macam ni, tapi guide dia lebih tahu. Malim ni ialah individu yang membawa. Tapi tidak dinafikan ada juga sesetengah organizer dan dia juga adalah malim gunung. Okey, mungkin yang sebegini tak ramai, tapi saya percaya ada. Okey, dia juga yang menawarkan khidmat ataupun mencari klien line up untuk pergi mendaki gunung. Dalam masa sama, dia ni juga bertindak selaku guide pada hari kejadian. Walau bagaimanapun, yang saya nak terangkan di sini, bezanya adalah secara spesifiknya, untuk mudah fahamlah, organizer ni adalah orang ataupun gugur ni adalah pihak yang bertanggungjawab menguruskan sebelum semasa makan dan sebagainya lah. Makan peserta, kebajikan peserta di bawah tanggungjawab dia. Tetapi maling gunung ni dia adalah individu yang membawa memastikan perjalanan pendakian gunung tu daripada semasa sebelum dan selepas the whole activity. Kalau kata target 3 hari itulah dia individu yang paling penting untuk membawa pendaki-pendaki atau kumpulan pendaki ini pergi mendaki dan keluar dengan selamat. Kan, dan satu lagi perkara yang penting yang untuk saya tekankan, maling gunung ni adalah individu yang saya sebut awal tadi juga, dia kena tahu jugalah bagaimana nak deal dengan organizer ni. Mungkin ni saya selitkan sikit lah, sebab ada setengah organizer ni bila dia dah sampai ke lokasi pendakian, everything dia serah sebulat-bulatnya kepada malim, kan. Jadi untuk faham di sini, tanggungjawab malim ni dia untuk memastikan keselamatan pendaki semasa kejadian tu, semasa aktiviti mendaki tu berjalan. Jadi saya harap jawapan saya tadi mungkin menjawab pertanyaan Cik Zaliha lah. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Nick. Okay, seterusnya kita pergi pula pada soalan yang ketiga, daripada Persatuan Maling Gunung Pahang, PNGP. Soalan ni saya baca soalan dulu, lepas tu kita akan terulah kepada panel. Soalannya adalah ada inisiatif tak daripada JPSM untuk keluarkan guideline dan SOP khas bagi tugas untuk para MGP yang memasuki HSK dan diselaraskan untuk semua negeri. So soalan ni saya minta Tuan Yusaini lah untuk mengulas lebih lanjut soalan ni. Dipersilakan Tuan Yusaini. Daripada Persatuan Maling Gunung Pahang, untuk makluman semua, dan memang kita dalam proses untuk mengeluarkan satu keliling khusus daripada Ketua Pengarah Perhutanan berkaitan dengan perkara ini, termasuk tentang SOP berkaitan dengan tugas-tugas yang patut dilaksanakan oleh Maling Gunung lah. So kita nak buat SOP ni, dia kena ada satu proses lah, proses consultation, proses bengkel dan sebagainya. So, kita tak nak keluarkan SOP masak. Jadi kita masih lagi dalam peringkat akhir untuk kita mengaskini dan input luar negeri untuk kita sediakan SOP yang seragam. Walau bagaimanapun, untuk makluman Dr. Musi, ada setengah negeri dan juga persatuan dah pun terkedepan, maksud dia telah ada inisiatif untuk menganjurkan bengkel-bengkel atau kursus-kursus yang berkaitan dengan merangka strategi berkaitan dengan SOP berkaitan dengan MGP ni di negeri-negeri. Kita sebenarnya barulah kita adil kepada saya dan juga orang lain nak membandingkan orang yang kumpulan yang dah matang yang lama dengan MGP yang baru berusia 2 tahun ni. So proses ni panjang untuk kita tambah baik dari segi prosedur dan sebagainya. Jadi perkembangan
yang terbaru berdasarkan penurunan kuasa undang-undang motek kepada hutan yang akan berlaku pada pertengahan tahun suku tahun ketiga nanti, dia akan lebih spesifik tentang tugas-tugas gunung mengikut undang-undang. Sebelum ni kita buat SOP berdasarkan undang-undang kita saja. So lepas ni kita nak buat SOP yang merangkumi bukan saja undang-undang hutan di bawah Akta Putaran Negara, tetapi juga undang-undang dalam aktiviti perlindungan di bawah Akta Industri Pelancongan 1982. Ini perkara-perkara yang sedang kita usahakan bersama. Sedikit kita mengalu-alukan semua input termasuk pada Persatuan MGP Pahang ni untuk bantu tambah baik dari semasa ke semasa. Okey, terima kasih Tuan Insani atas penjelasan tersebut. Saya rasa sangat jelas ya, dia punya SOP dan sebagainya tu. So akan dikembangkan lagi. Okey. Seterusnya soalan seterusnya, okey, ini saya kira soalan yang terakhir lah untuk panel kita, Dr. Nick. Okey, soalan daripada Tanah Balan Disen. Okey, apakah ratio yang sepatutnya bagi peserta dalam Malim? Okey, terima kasih Dr. Pengurusi. Okey, itu soalan saudara Tanabal. Tadi saya disebutkan ratio yang dikeluarkan oleh JPSM untuk pergerakan MGP lah. Untuk malim-malim yang di bawah MGP ialah 1:7 buat masa sekarang ni kan. Tapi untuk makluman Cik Tanabal lah, pada sebelum berlakunya pandemik sebelum ni ialah rasionya ialah 1:10. Tapi kalau kita lihat kepada rasio yang dikeluarkan sebelum ni lagi, yang memang dipraktiskan oleh Taman Negara iaitu di Gunung Tahan ialah 1:12. Okey. Walau bagaimanapun untuk memberi gambaran yang lebih jelas ataupun memudahkan pemahaman, banyak kajian yang saya dapati ataupun jurnal-jurnal yang saya pernah baca di luar negara dan dalam negara, memang mereka mengamalkan 1:10 bagi individu yang normal lah. Individu yang normal maksud saya ialah pendaki yang sihat tubuh badan, yang tak ada masalah apa-apa. Kebanyakannya average memang menggunakan rasio 1:10. Tapi kalau bagi kes-kes yang special, contoh membawa pendaki yang mempunyai disabilities, contoh macam orang yang kurang upaya, nisbahnya lebih kecil, 1:5 contohnya. Ada kajian-kajian saya dapati. Tapi yang saya percaya di negara kita yang sekarang ni diamalkan, kalau melibatkan MGP Maling Gunung, kita akur dengan buat masa sekarang ni masih lagi 1:7. Kalau di Taman Negara 1:12. Jadi itulah jawapan saya, Encik Tanabal. Harap saya menjawab. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Nick. Yang saya dengar tadi ada pertama sekali 1:7 kan. So diikut keadaan lah. Ada juga 1:10 dan sebagainya. Okay, so untuk soalan, ada beberapa soalan yang sebenarnya yang akan ditanya. Okay, yang akan ditanya nanti. So untuk soalan penonton ni setakat ini saja, okay, untuk 4 itu. So kita akan teruskan dengan soalan yang terakhir daripada saya kepada panel-panel. Dan salah satu soalan di sini dan yang saya akan tanya ni pun sebenarnya ada penonton yang tanya juga. Maksudnya soalan yang sama lah daripada para penonton. So kita saya akan tanyakan lah, okay, untuk pusingan seterusnya ni. Okay, so soalan yang terakhir ni, okay, kita sudah sampai kepada soalan penutup yang saya ingin ajukan kepada Tuan Yusaini. Okay, soalannya adalah apakah pengurusan risiko yang diguna pakai oleh Maling Gunung Perhutanan sewaktu aktiviti pendakian dijalankan, dan apakah peranan MGP dalam memelihara hidupan flora dan fauna di hutan simpan memandangkan aktiviti pendakian ini kerap dijalankan di kawasan tersebut. Okey, dipersilakan Tuan Yusaini untuk memberikan penerangan lanjut. Terima kasih Doktor. SOP berkaitan dengan keselamatan ni, memang kita menerapkan aspek tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab bila di Malim Gunung, line up
daripada kaki bukit atau gunung ke puncak dan turun dengan selamat. Itu ialah best terapkan. Jadi saya pada awal tahun lepas saya kebetulan ada program apa tu konservasi denai di apa tu di Gunung Datuk Negeri Sembilan. Masa saya dalam lebih 3 suku jalan tu ada kemalangan berlaku. Ada kemalangan berlaku yang mana ada yang buat kompres dia buat dan seorang daripada line up tu jatuh dan meninggal dunia. Bila kita Jabatan Hutan buat apa tu semakan kepada semua pendaki ni, kita dapati mereka tidak ada tanggungjawab, yang mana mereka ni bagi tahu dia tak kenal pun dia orang meninggal tu. Walhal dalam rekod kita dia naik sekali daripada permulaan sehinggalah apa tu dan dia turun. Jadi ini antara perkara yang saya lihat tidak ada tanggungjawab sebelum ni. Sebelum kebanyakan guide, kebanyakan apa tu organizer yang tertentu lah, bukan semua. Jadi organizer tu cakap dengan saya, dia kata, tuan sebenarnya memang tu, memang amalan sebelum-sebelum ni sekiranya berlaku kemalangan atau kejadian yang tidak diingini berlaku, biasanya mereka tidak mengaku bahawa mereka tu yang bawa apa tu mangsa tu lah. Sebab alasan ni mereka tidak dilihat satu penganjur yang tidak kompeten atau tidak bertanggungjawab. Tapi selepas ada program Malim Gunung ni, dia kata dia rasa bersalah dan rasa bertanggungjawab. Jadi selepas ni kita tak naklah kejadian-kejadian tu berlaku. Kita mahu setiap orang yang menjalankan perkhidmatan Malim Gunung ni dia ada tanggungjawab begitu. Kita ada modul-modul, kita ada modul asas yang kita terapkan dengan soft skill dan hard skill. Yang mana kita telah pun menerapkan ilmu-ilmu asas mereka sentiasa berlaku kejadian yang tidak ingin. Dia terapkan apa tu dari segi aspek first aid, tentang hidrologi air, tentang apa tu cara nak sungai-sungai dan sebagainya ni yang berlaku di Gunung Tahan Baru ni. Bila kita tak ada knowledge tu, jadi itu antara perkara yang menyumbang risiko kepada bangsa. Jadi kita tak nak perkara ini berulang. Kita nak kita jadi Malim Gunung yang bertanggungjawab kepada aktiviti pendakian yang kita jalankan. Kalau kita rasa kita tak ready, atau kita rasa kita belum mahir trek tu, kita tak galakkan Malim Gunung kita ambil trip tu. Jadi biarlah orang lain yang berpengalaman, yang berkemahiran untuk bawa trip tu. Jadi SOP kita ni memang sangat mengutamakan keselamatan dan kita sentiasa bersedia untuk membawa mereka ni naik dan turun dengan selamat lah. Jadi itu saya berminat nak tambah sedikit doktor berkaitan dengan apa yang disebut oleh Dr. Jas tadi berkaitan dengan ratio. Ratio tu sebenarnya yang saya terlibat secara langsung dalam pembangunkan SOP yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara tahun 2021, yang mana kita dah mula-mula memang betul disebut oleh panel kita tadi tentang 11.10. Jadi kita melihat bahawa perlunya kita mengawal pergerakan orang untuk masuk dalam hutan. Jadi kita tengok ratio jarak dynamic. Kalau kita pace dalam hutan ni melangkah tak sama. Cara saya hiking dengan panel lain, Dr. Nick melangkah, mungkin Dr. Sharifah melangkah mungkin beza. Mungkin beza kita ada 10 meter, ada 20 meter, mungkin 50 meter. So saya averagekan setiap line up kita ni puratanya 30 meter seorang. Daripada satu orang ke satu orang tu 30 meter. Kalau kita pakai 7 orang, maksud dia lebih kurang 7 kali 3, 210 meter. Tanggungjawab yang perlu dipantau oleh satu malim dengan dia punya line up dia. Tapi kalau kita bebas untuk letak 12 orang, letak 10 orang, sekiranya berlaku kemalangan atau kejadian-kejadian yang tidak diingini, itu satu perkara yang susah lah. Sebab satu, biasa kita naik dalam gunung dalam Semenanjung ni, kawasan-kawasan di Semenanjung ni memang trek dia Jabal. Kalau Kinabalu dia lain. Dia memang cantik, trek dia 6 km kita sampai Padang Laban tu memang setiap checkpoint ada pondok, ada tempat air, ada tanda dan sebagainya. Tapi di Semenanjung lebih mencabar.
di Kinabalu yang cantik macam tu pun dia letak di sebelah 1, di sebelah 5. Ya, jadi kita walaupun dapat desakan atau orang marah kata kenapa 7, kenapa tak 10, kenapa tak 12, ini sebenarnya kita nak educate pendaki supaya mereka lebih berdisiplin dan lebih bertanggungjawab tentang keselamatan mendaki gunung ni. Ada satu soalan yang bawah tadi kaitan dengan flora dan fauna. Betul, kita sebagai malim kita kena bertanggungjawab untuk memelihara flora dan fauna yang ada dalam kawasan pendakian. Kita tidak sewenang-wenangnya untuk untuk mencabut atau bawa pulang lah sebarang tumbuh-tumbuhan yang kita jumpa, terutama orang pendaki ni suka herba-herba ni, dia cabut tongkat Ali, Kak Cik Fatimah, macam-macam tongkat lah dia orang cabut ni. Jadi ini kita tak galakkan, kita dah bagi penerangan kepada kita punya malim gunung supaya kita sama-sama conserve. Kalau kita tak jaga, orang Malaysia akan datang untuk mengenal tumbuh-tumbuhan yang unik yang berada dalam kawasan tu dan kita lah. Itu je. Doktor, terima kasih. Okay, terima kasih Tuan Yusani atas penerangan yang jelas mengenai pengurusan risiko tadi tu, terutamanya dari segi aspek keselamatan digunakan oleh ahli-ahli malim gunung perhutanan dan juga langkah-langkah untuk memelihara sumber biodiversiti dan alam sekitar yang diterapkan oleh seorang MGP ni. Okay, dan saya percaya semua tak kisahlah MGP ataupun hikers yang pergi hiking tu, so dia kena jagalah kan pemeliharaan alam sekitar dan sumber-sumber flora dan fauna di hutan. Okay, seterusnya soalan terakhir untuk sesi webinar kita pada kali ini kepada Dr. Nick. Soalannya, apakah antara pengalaman yang tidak dapat dilupakan sepanjang menjadi seorang malim gunung perhutanan ni, dan apakah pesanan dan nasihat yang boleh dikongsikan kepada penggiat aktiviti pendakian serta para penonton sekalian yang berminat untuk melakukan aktiviti pendakian nanti. Dipersilakan Dr. Nick. Terima kasih Dr. Pengurusi atas soalan tu. Okey, pengalaman yang tak dapat dilupakan sepanjang menjadi malim gunung. Sebenarnya kalau ikutkan secara official menjadi malim gunung ni, yang orang kata menerima latihan yang secara formal ni baru lagi saya ni. Tapi kalau nak kira pengalaman daripada sejak orang kata menjadi malim underground, ada banyak ada juga. Tapi saya ambil beberapa kisah ataupun beberapa pengalaman yang mungkin saya boleh kongsi sebagai orang kata peringatan lah juga kepada diri saya sendiri lepas ni dan kepada sahabat-sahabat saya yang lain di luar sana. Okay, yang pertamanya sudah pasti bila mendaki gunung ni kita terdedah lah dengan orang kata risiko-risiko daripada alam. Yang saya masukkan adalah animal encounter. Jadi sepanjang saya berpengalaman membawa pendaki yang saya masih ingat sampai sekarang dan memang tak boleh lupa lah, memang orang kata sangat detail lah, iaitu saya pernah bertembung dengan Panthera tigris. Panthera tigris ni harimau belang lah. Okay. Pernah serempak, tapi nasib kami baik kerana pada waktu itu dia hanya berselisih saja. Dia nampak kita, mungkin harimau ni dia pun tahu daging dia mahal agaknya kan. Dia pun kalau boleh dia elak manusia ni. Tapi bagi saya the main concern ialah bukan diri saya sebenarnya. Yang penting orang yang saya bawa lah. Jadi harimau tu dia yang melincur ke tempat lain. Tapi memang keadaan tu sepatas orang kata orang depan saja yang perasan lah, yang di belakang, yang belum sampai dia tak perasan. Jadi saya tak bagi tahu dia orang, saya jalankan terus orang kata meneruskan perjalanan lah. Tapi kita regroup dan jangan berpecah. Itu memang saya ingat lah. Dan yang seterusnya yang mungkin berkaitan dengan pengalaman saya terhadap pendaki sendiri. Ni bukan animal, ni pendaki. Okay, pengalaman yang saya tak lihat lupa ni iaitu saya membawa seorang pendaki ni daripada satu puncak, saya tak nak sebut di gunung mana lah. Okay, dia daripada sebab hari yang tu sepatutnya kita kena buat day hike pergi ke puncak destinasi itu dan kemudian kita patah balik ke base camp.
Tapi saya membawa individu ni melebihi 27 jam, trekking 27 jam. Jadi dia memberi satu pengalaman yang sangat berharga kepada saya, supaya lepas ni kita jangan mengikuti ataupun sebagai seorang maling gunung yang orang kata menerima latihan, yang sepatutnya kita kena ada soft skill untuk manipulasi pendaki tu supaya dia sedar yang dia dah tak mampu. Dan kita kena bagi tahu COT ataupun cut off time, jangan sesekali kita abaikan. Untuk kes saya yang saya sebut tadi 27 jam saya terpaksa meng-carry dia ni sampai keluar balik tu, kerana beliau ni ataupun dia ni melanggar COT yang saya tetapkan. Dan dia merayu-rayu dengan saya, tolonglah bila lagi nak sampai sini, tak tahu dan sebagainya. Jadi saya pun terracun lah. Bukan terracun sebenarnya, istilah dia saya kesian lah. Tapi akhirnya tak ada siapa pun kesian kat diri saya. Saya mengheret kaki saya sendiri 27 jam. Dan on the way, kalau yang lagi seronoknya, setiap saya selisih dengan guide kawan-kawan saya yang lain, dia orang ni kau dah pukul berapa ni tak keluar lagi? Kau tak bagi tahu kat klien kau ni, patutnya dah bagi tahu. Siaplah kau makan tanah lah lepas ni kan. Dan memang betul akhirnya saya makan tanah dan lumpur dan sebagainya 27 jam. Jadi itu pengalaman yang saya tak boleh lupakan lah. Jadi pesanan lah, dan mungkin ni sikit lagi pesanan dan nasihat. Okay, mungkin ada kaitan daripada apa yang saya ceritakan tadi, dan mungkin tadi Tuan Yusani pun ada sebut tentang kes-kes dan yang latest yang pada waktu ini, ketika ini pun sedang tak tahu dah jumpa belum individu yang hilang di Bukit Tabur tu Encik Yusani dah jumpa belum? Saya pun tak dapat update lagi. Masih lagi belum. Kalau untuk makluman penonton sekarang, masih lagi berjalan mountain search and rescue seorang pendaki yang sesat ataupun hilang tak ditemui di Bukit Tabur. Itu pun saya tak faham. Bukit Tabur tu tutup tu, macam mana dia boleh masuk kan? Lapaknya Bukit Tabur tu sampai bila-bila lah tutup. Tutup. Okay. Tutup kan. Okay. Dan tadi Tuan Yusani pun ada sebut yang di Gunung Tahan yang latest ni, yang dihanyutkan kepala air. Jadi daripada apa yang saya bangkitkan ni dan apa yang saya cerita tadi tentang pengalaman saya sedikit kan, mungkin tak banyak, saya percaya ramai lagi di luar sana sahabat-sahabat saya, Bang Syam Castello, Syam Tsung Cincin, Syamaun, Maddi, ramai lagi lah, Mus, Abang Mus, semua ramai yang lagi mungkin dia orang pun bersetuju dengan saya pun ucap terima kasih kepada mereka. Semua banyak benda yang saya belajar sama ada secara langsung ataupun tak langsung pada mereka ni. Jadi saya sampaikan di sini semula sebagai tatapan kepada rakan-rakan penonton dan diri saya sendirilah. Jadi pesanan saya dan nasihat saya yang paling utama kepada siapa sajalah, sama ada yang dah lama mendaki ataupun yang baru mendaki, pastikan you all tahu kondisi diri sendirilah, kondisi diri kita. Okay, tak kira lah kita ni dah orang kata dah G7 dah repeat 12 kali sekalipun, tapi kita kena tahu tahap kondisi kita semasa. Kita tak boleh sebut, dulu aku buat 2 jam je Korbu. Tak boleh, itu zaman dulu kan. Zaman sekarang macam mana? So soalan saya di sini kepada penonton, bila last tuan-tuan buat full Merdeka Check-up? Kalau tuan-tuan di depan saya minta tolong angkat tangan. Tapi saya tak nampak. Tapi saya percaya kat sini mungkin 50% pun tak sampai yang buat full Medical Check-up. Mentang-mentang bawa balik klinik sebut pasal Medical Check-up. Tadi gigi saya sakit hari ni. Okey, jadi itu satu. Kena tahu kondisi diri tu. Jangan dan kalau itu pada orang yang dah biasa, kalau apatah lagi bagi individu yang baru nak berjinak-jinak ataupun yang baru nak bermula mengikuti aktiviti mendaki. Dia ikut kawan-kawan dia racun dan sebagainya kan. Dia kena tahu juga kondisi diri dia sendiri. Ambil take action, ambil inisiatif, pergi check diri tu sendiri. Dan kalau rasa tak layak ataupun belum cukup mampu nak mendaki bukit ataupun gunung yang tinggi, mula dengan gunung ataupun bukit yang mudah dahulu, yang rendah dahulu. Okay, sebab dalam terms pendidikan luar ni saya sentuh tentang akademik sikit lah. Sebab saya mungkin nak berbicara tentang pengalaman, praktisnya mungkin kurang berbanding rakan-rakan saya. Saya nak sebut kat sini pun saya segan. Tapi mungkin dari segi akademik saya boleh sentuh lah. Okay, dari segi pendidikan luar, istilah dia sebut sebagai instrumen. Alam semula jadi ataupun gunung ni adalah instrumen. Kenapa saya sebut dia instrumen? Sebab di situlah dia mengukur, instrumen ni digunakan, betul lah doktor? Instrumen ni digunakan untuk mengukur sesuatu kan, instrumen. Dalam kajian lah. Begitu juga dengan gunung. Gunung tu sendiri adalah instrumen untuk mengukur tahap pencapaian kita, tahap keupayaan kita, kondisi diri kita. Okay, katalah kalau kita dah mendaki satu gunung ni, saya sebut satu gunung yang mana Gunung Liang lah, kalau kat Tanjung Balin ni Gunung Liang yang famous.
pergi Gunung Liang. Sampai Lubuk Hantu pun dah rasa pewai. Lubuk Hantu tu boleh dikatakan baru 20% ataupun 30% daripada keseluruhan pendakian. Jangan risau, jangan khawatir. Tuan boleh balik. Sebab gunung ni Puncak Liang tu ada je di situ. Kan? Next time boleh datang balik. So tuan dah tahu, rakan-rakan penonton dah tahu kemampuan sampai takat tu. So itulah instrumen maksudnya. So gunakan instrumen tu sebagai sesuatu yang boleh menambah baik ataupun meningkatkan keupayaan diri. Balik pergi training, training, jogging, pergi mendaki bukit pula, pergi cari bukit, contoh bukit RM2 ke, yang tak guna permit, yang mudah boleh pergi. Bukit yang kat Dengkir tu apa nama dia, bukit apa lupa nama bukit tu. Ataupun kalau di sini ada Cangkak Asar, ada lagi macam-macam lah yang rendah, pergi dulu. Ukur, okey. Rasa Cangkak Asar ni tak memberi kesan lah. Kalau istilah tak cer. Bermaksud di situlah menunjukkan instrumen yang tuan-tuan dan puan-puan ni boleh pergi lebih lagi. Kemudian upgrade lah, pergi ke gunung, Bukit Butu dan sebagainya. So tu yang kedua. Banyak pula Yang ketiga perlu lapor lah. Ni nasihat saya ni sangat penting. Lapor, maksudnya jangan harap bila dah pakai guide, everything on guide. No. Okay. Make sure yang bagi tahu pada ahli keluarga ataupun rakan-rakan terdekat yang perancangan tuan-tuan puan-puan. Untuk makluman semua, saya pun ada bina satu model tentang persediaan mendaki gunung. Tapi benda ni saya belum komersialkan lagi, dalam proses. Saya tengah IPO kan dia. Mungkin akan dibuat apps dan sebagainya untuk orang kata memudahkan para pendaki di luar sana lah, terutama yang baru. Okay, supaya kita boleh report. Report kan ni maksudnya ialah perancangan kita, katalah kita naik gunung 3 hari. So 3 hari, kemudiannya orang dah tahu. Kalau 4 hari you all tak keluar, okay, waris dah tahu dah. Dan plan kecemasan pun kena bagi tahu. Kemungkinan Gunung Yongyap banyak cross sungai. Okay, jadi kemungkinan akan delay 1 hari tu tinggi. Maklumkan siap-siap kat waris. Sebab kenapa saya kata macam ni, banyak berlaku sebelum ni yang waris dah kelang kabut call polis, call bomber, call jabatan hutan. Mana suami saya tak balik-balik. Dia ingat suami dia lepas siam agaknya kan. Jadi sedangkan dia stranded ni maksudnya dia bukan sesat tau. Dia stranded contoh kepala air. Dia tak boleh nak cross sungai tu, yang last crossing dia tak boleh cross. Jadi waris dah risau dan sebagainya. Kena bagi tahu yang kemungkinan yang berlaku ni. Okay, dan yang terakhir lah, last but not least kot. Yang terakhir sekali ialah kena aware dan kena rasa tanggungjawab bahawa bila kita menyusahkan orang, contoh kita berlaku sesat lah, sebab saya ambil kes paling tinggi 39% daripada insiden yang berlaku di Malaysia ni dalam pendakian gunung adalah sesat. Jadi bila sesat call ataupun sakit sikit kerana tak boleh jalan, call polis, call bomber. Bomber datang selamatkan yang cram contohnya. Okay, banyak kes macam ni kalau tuan-tuan boleh tengok kat Surau Kebau yang di dada-dada akhbar yang kes macam ni. Okay, polis ataupun pihak penyelamat terpaksa menyelamatkan you all. Sedangkan banyak lagi kes yang lebih berat yang pihak penyelamat terpaksa tinggalkan untuk menyelamatkan seorang individu manusia ni yang kejang kaki ni kerana tak bersedia dengan lebih betul sebelum mendaki. Dan sepatutnya kos SAR yang sepatutnya digunakan tu patutnya boleh digunakan untuk membantu kes-kes yang lebih berat daripada tu, kemalangan, rumah terbakar dan sebagainya. Jadi ingatlah bahawa kita ni pendaki janganlah menyusahkan orang. Kita jangan menyusahkan orang. Pertama, tahu kondisi, saya kesimpulankan lah, kondisi diri kita tu kita kena tahu. Yang tu kita kena ada ansur maju, upgrade diri kita dari semasa ke semasa. Jadikan gunung tu sebagai instrumen. Lepas tu laporlah kepada waris-waris kita. Sama ada pergi dan balik selepas selesai mendaki gunung tu, insyaAllah. Jadi itu saja kot daripada saya, panjang lebar dah tu. Okay, terima kasih doktor. Okay. Terima kasih Dr. Nick atas nasihat. Banyak nasihat dia tu kan, nasihat dan pesanan yang sangat berguna kepada hiker-hikers, para MGP dan juga para penonton sekalian. Okey, masa pun telah mencuburui kita. Okey, so apa yang dapat saya simpulkan di sini adalah tugas seorang maling gunung perhutanan ni bukan sahaja memberikan khidmat jurupandu kepada golongan hikers, malah bantu juga golongan ini terutamanya dalam aspek keselamatan dan kemahiran menyelamat serta dapat membantu untuk mengurangkan risiko berlakunya kecemasan kepada para pendaki. Dan pada masa yang sama
aktiviti ini juga kita dapat sama-sama dapat memelihara khazanah alam yang ada di hutan dan sebagainya untuk generasi yang akan datang. Dan jadi bertepatanlah juga dengan tajuk webinar kita pada malam ini iaitu Maling Gunung Perhutanan, The Unsung Hero. This is the hero. Orang kata ni kepala hutan kan, hero hutan. Okay, hero hutan kita. Okay, akhir sekali saya mewakili pihak Aurora, Pusat Kokurikulum USI ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel jemputan iaitu Tuan Yusaini dan Dr. Nick kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu serta pengalaman mengenai maling gunung perhutanan dengan para penonton sekalian. So macam saya kata tadi, masa mencuburi kita, okay, so kita terpaksa menutuplah sesi webinar ini, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang setia mendengar sehingga ke penghujung live webinar ini, dan semoga segala perkongsian dan input pada malam ini dapat berikan kefahaman yang baik kepada kita semua. Dan saya percaya lepas ini ramai hiker-hikers dan juga bakal hikers yang teruja dan berminat untuk menyertai maling gunung perhutanan ini, sama ada untuk kepuasan diri ataupun maybe secara profesional. Okay, itu saja daripada saya, sehingga kita bertemu lagi di webinar Aurora Talk Series yang akan datang. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okay, terima kasih para panel. Sama-sama.